Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Dialog Poket Rakyat. Kita akan berbicara berkaitan dengan menuju Belanjawan 2025, tetapi khusus untuk kita angkat bagaimana kita melahirkan graduan TVET yang akan mendapat pendapatan yang lebih kata pun adil, yang lebih baik. Kalau dalam istilah hari ini yang diangkat oleh pengurusi Majlis TVET Negara, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, bahawa kita akan melahirkan lebih ramai graduan yang akan mendapat pendapatan gaji premium. Apakah maksud gaji premium? Iaitu gaji antara RM2,500 hingga RM4,000 sebulan. Dan angka ini sudah pun ada di kalangan graduan TVET, sudah pun menerima gaji premium. Bukan angan-angan kosong, bukan cakap sembang kedai kopi, tetapi realitinya sudah berlaku. Tetapi mungkin di kalangan masyarakat, di kalangan pelajar dan juga pemegang pemegang taruh utama iaitu ibu bapa memandang sinis ataupun melihat aliran TVET ini satu aliran kedua ataupun bukan aliran utama seperti akademik. Bagaimana kita mengubah persepsi masyarakat dan isu-isu yang berbangkit, bagaimana kita memberikan gaji premium kepada graduan TVET. Antaranya institusi, adakah institusi sudah pun bersedia? Bagaimana majikan iaitu syarikat swasta dan juga aliran awam, adakah mereka juga sudah pun bersedia? Bagaimana juga pelajar aliran TVET ini menjadikan aliran ini sebagai satu sumber karier mereka yang berterusan, iaitu bagaimana mereka sentiasa ada hasrat untuk upskilling, reskilling dalam konteks pembelajaran sepanjang hayat. Kalau mereka dengan SKM 5 mereka tak mampu untuk mendapat gaji premium, bagaimana mereka meningkatkan kemahiran profesional mereka? Jadi 4 ahli panel sudah pun bersedia memberikan pandangan masing-masing mengikut kepakaran masing-masing. Di studio saya tampilkan Yang Berhormat Manzri Haji Nasib, sebelah kanan saya tak asing lagi bersama kami di Esrawani, pengurusi Lembaga Penasihat Malaysia China Institute. Apa khabar YB? Khabar baik, Terima kasih. Walaupun dalam minggu ni sibuk ya. Balik kawasan dan macam-macam kau hari sukan Maulid. Betul. Di hujung sana rakan saya juga Muhammad Rizan Hassan, Susah Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkameran ataupun Belia Mahir. Assalamualaikum Rizan, apa khabar? Salam, alhamdulillah baik. Terima kasih. Dan juga di atas talian kita ada dua tamu yang akan memberikan pandangan mereka. Profesor Teknologis Dr. Kamal Yusof, penolong Naib Chancellor Pengembangan Akademik Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah UMPSA. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dan seorang graduan dari aliran TVET ini sudah pun bekerja dan memberikan pandangan beliau bagaimana kita boleh mengimpikan, menjelmakan graduan yang akan menerima gaji premium ini. Saudara Muhammad Amri Muhammad Syahri, siswa dan juga alumni TVET Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah. Assalamualaikum Amri. Waalaikumsalam. Terima kasih Amri. Mungkin saya nak mulakan dengan Amri lah. Saya rasa testimoni Amri penting ya. Kerana bagaimana kita mengimpikan ataupun ingin menganjakkan gaji graduan TVET ini, kerana kita akan memberikan inspirasi kepada ratusan ribu, malah mungkin jutaan di kalangan pelajar ataupun mereka yang belum ada cita-cita untuk memasuki aliran TVET ini. Adakah impian ataupun adakah angka gaji antara RM2,500 RM4,000 ini sebulan, adakah satu impian ataupun satu angan-angan yang digembar-gemburkan oleh ahli politik kita ataupun ia sudah pun menjadi realiti? Pandangan awal Amri. Okey, baik, terima kasih. Pada pandangan saya, untuk gaji yang ditetapkan iaitu gaji premium, lingkungan 2,500 hingga 4,000 merupakan satu gaji premium yang ideal untuk buat masa sekarang. Ini yang saya boleh katakan untuk pemegang diploma daripada laluan TVET ataupun kemahiran sendiri pun telah mendapat gaji yang agak premium, apatah lagi dengan graduan yang ada ijazah sarjana muda daripada laluan TVET ini sendiri, ingin mendapatkan gaji sebanyak itu sendiri sudah mencukupi ataupun boleh dipertambahkan lagi daripada segi kemahiran mereka. Mungkin gaji ini hanya untuk basic mereka semasa mereka masuk ke dalam aliran TVET. Ini tidak termasuk juga pengalaman mereka ketika mereka bekerja sewaktu itu. Itu pandangan saya untuk berkenaan dengan gaji premium. Mungkin Amri bagi sikit senario bagaimana perbezaan gaji bagi aliran TVET yang sudah pun ada diploma ataupun SKM tertentu dan juga yang sudah memiliki ijazah berbanding mereka yang melalui aliran akademik biasa seperti kejuruteraan dan seumpamanya. Okey, baiklah, apa yang saya boleh katakan dekat sini, antara aliran TVET dengan aliran yang biasa diambil itu, perbezaannya
tidak jauh beza untuk masa sekarang. Kalau ketika suatu masa yang dahulu, sangat ada gap yang terlalu jauh. Ya. Sekarang ni kalau saya boleh katakan dalam industri saya sendiri ataupun syarikat yang saya telah bekerja ini sendiri, perselisihan gaji tu tidak jauh. Mungkin dalam 100 ke 200 sahaja. Ini menunjukkan betapa kredibiliti seorang daripada aliran TVET ini sendiri sangat mampu berdaya saing dengan aliran biasa ini. Dan ini salah satu sebab kenapa graduan daripada aliran TVET ini sendiri boleh mampu bersaing di peringkat yang lebih tinggi dan mampu bersaing dengan graduan di aliran biasa juga. Itu sebagai premis perbincangan kita pada malam ini ya untuk fahaman ahli panel dan juga penonton di rumah. Jadi mungkin saya nak mulakan dengan YB Mazri. Kerana kalau kita lihat angka-angka ya agak signifikan dan juga agak memberangsangkan. Kalau belanjawan 2024 kajian memperuntukkan 6.8 bilion. Satu angka kita tak tahu dah habis ke tidak. Mungkin YB ada tanya menteri di parlimen dan sebagainya, kerana kalau tak habis tu rugi juga. Agak besar jumlah 6.8 bilion. Tetapi realitinya bagaimana aliran TVET ni? Adakah kita sudah angkat martabatnya bagaimana? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Haji Nazri. Saya melihat angka ringgit Malaysia 6.8 bilion ni, 6,800 juta ni memang satu angka yang besar lah. Tetapi saya pun memang di dalam parlimen, di dalam Dewan Rakyat, saya memang kerap bertanya tentang keberkesanan pelaksanaan TVET ini sebenarnya. Sebab angkanya besar, kita pun nak melihat impak dan output ataupun outcome kepada keseluruhan ekosistem TVET yang dijana dengan 6.8 bilion ni dapat dilihatlah. Tetapi kita tahu bahawa keberadaan TVET di 12 ataupun 13 kementerian di dalam negara kita ini 68 bilion itu adalah jumlah keseluruhan. Jadi kita cuma bimbang adalah daripada peratusan ataupun nisbah perbelanjaan itu lebih kepada perbelanjaan mengurus. Perbelanjaan mengurus maksudnya mungkin gaji mungkin pembelian peralatan, tetapi yang hendak diketengahkan itu tentang modul pembangunan yang terkini itu, saya bimbang takut tidak dapat digarapkan lah. Dan kita pun baru-baru ini memang ada mengenengahkan isu tentang pedagogi ataupun teknologi dalam pendidikan. Saya kerap jugalah dah jadi pengurusi Malaysia China Institute ni, kerap jugalah ke China dan kita melihat gap kita dengan mereka tu agak jauh sedikit. Jadi kena ada usaha, kalau mampulah ataupun nanti ada ruang saya di dalam Dewan Rakyat, saya nak memberitahu bahawa peruntukan besar 6.8 bilion ni mestilah salah satunya digunakan juga untuk merapat jurang teknologi ni dalam pendidikan TVET ni, supaya bakat yang kita lahirkan daripada belanja besar itu benar-benar boleh suit nombor satu dengan industri lah. Dan kemahiran yang diberikan melalui teknologi yang diadakan itu boleh dibawa ke peringkat global. Macam kita setanding dengan dunia. Itu. Saudara Rizan, adakah Rizan dah bergelumang dalam bidang TVET ini lebih satu dekad? Dan adakah dalam masa setahun dua ini dengan jumlah peruntukan pada tahun lalu, mungkin tahun ini akan tambah lagi untuk 2025 ini kerana signifikan laluan TVET kepada pembangunan ekonomi negara, adakah kita sudah angkat martabatnya betul-betul ataupun persepsinya di bawah itu masih bergelumang? Dan Rizan juga dan YB Mazri baru saja dilantik sebagai ahli Majlis TVET negara, adakah ia berada di landasan yang betul kalau kita kekalkan momentum ini? Sejujurnya apabila Majlis TVET negara dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Dimana Perdana Menteri, kita dapat lihat ada sinar di hujung lorong lah. Okey, selepas bertahun-tahun kita mengulangi skrip yang sama. Okey, ada nampak semangatnya di situ. Dan juga setakat semangat memang tak cukup lah. Tetapi kita juga dapat lihat sokongan industri. Sokongan industri dan sokongan badan-badan profesional. Cuma sama ada kita suka ataupun tidak, kita masih lagi ada rasa terperangkap dengan budaya kerja yang masih sama, yang masih lama. Lepas tu kita tidak berusaha untuk, terutama yang di bawah ni, tidak bergerak seiring dengan apa yang berlaku dari segi perubahan teknologi dan sebagainya. Jadi saya fikir perlu lebih banyak bagaimana inisiatif-inisiatif yang ada ni dapat didekatkan dengan kumpulan sasar. Seperti mana yang selalu saya katakan, kalau isu pelajar kurang di institusi latihan TVET, bukan bermakna pelajar belia kita tak nak pergi. Tetapi kurangnya dari segi maklumat yang disampai. Siapakah yang memberi maklumat tersebut? Iaitu yang paling dekat dengan mereka adalah guru bimbingan kaunseling dan kerjaya.
Jadi adakah inisiatif ini sampai kepada orang yang sepatutnya memberikan? Atau yang disampaikannya adalah institusi latihan yang terus kepada pelajar. Mungkin maklumat dah tak berapa nak tepat. Ya. Okey. Jadi itu yang berlaku dari segi kefahaman generasi sekarang tentang kerjaya masa depan. Sebab itu pendekatan yang terbaik buat masa ni kalau kita betul untuk melihat TVET lead by industry, perlu ada pendekatan school to career, sekolah ke kerjaya, bukan sekolah ke institusi. Bukanlah saya kata mereka tidak perlu masuk IPT ataupun institusi kemahiran. Tetapi kita nak industri itu sendiri yang menjadi ejen penyampai maklumat bahawa kerjaya ABC ini kalau nak perlu masuk ke institusi. Okey, ini yang perlu dilakukan sekarang supaya anak muda dia lebih melihat kerjaya berbanding nak masuk institusi. Sekolah, ya. Bila masuk institusi, kefahaman dia untuk tahu tentang kerjaya mungkin lagi lambat. Ada mungkin kalau belajar 3 tahun, 3 tahun akan datang lah baru dia diberi kefahaman. Jadi ini yang saya lihat sekarang yang berlaku lah. Adakah Rizan melihat ini satu proses jangka masa macam shortcut ataupun kita potong jalan itu untuk lebih pantas kerana industri amat memerlukan mereka dan anak-anak muda hari ini yang pemikiran mereka untuk berkerjaya itu tailor-made ataupun suit dengan cara itu, modal itu. Approach sebenarnya kalau tadi saya secara jujur tak ada isu besar pun kalau anak muda tak nak pergi belajar dan sebagainya. Asalkan dia memilih di tempat yang betul seperti dia masuk ke dalam pekerjaan formal sector dan bagaimana pendekatan latihan yang baru seperti macam mungkin UMP ada amalkan, mungkin boleh ulas kejap lagi tentang work based learning. Ya. Teaching factory yang boleh berlaku di tempat kerja dengan sokongan industri. Dengan sokongan daripada institusi berbanding pelajar terus pergi ke institusi dan baru pergi industri. Jadi kita kena ada pelbagai akses. Masuk akses yang ni perlu difahami bukannya masuk akses nak masuk belajar kena ada syarat-syarat kelayakan tetapi kepelbagaian laluan yang mana akhirnya penghujungnya kita nak budak ni kerja dengan gaji yang bermaruah, gaji yang premium. Itu matlamat besar je. Approach kita kena buka kepelbagaian. Adakah itu yang dilakukan oleh UMPSA, Prof, sekarang ini? Adakah itu sebenarnya yang sedang agak orang kata pun fleksibel, agak agile dan juga begitu orang kata pun melihat keperluan industri, keperluan kelayakan anak-anak kita dan juga kelayakan apa yang mereka boleh tawarkan kepada industri, Prof? Okey, terima kasih saudara pengerusi. Sebenarnya saya bawa sedikitlah senario apa yang berlaku ke universiti terutama di MTUN Malaysian Technical University Network ataupun jaringan Universiti Technical Malaysia yang mana kalau kita tengok kalau kita masih ingatlah ataupun mungkin sebahagian daripada kita pernah membaca satu artikel pada tahun 2000 sebenarnya berkata berkenaan dengan keperluan akademik dipanggil model 2 model 2 yang mana model 2 ni sebenarnya adalah model kepada TVET education lah. Kita nak mengiktiraf pelajar-pelajar yang daripada aliran TVET untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi sebenarnya. Jadi kalau kita tengok persiapan MTUN ni sebenarnya daripada tahun 2000 dan kalau kita tengok penubuhan MTUN pun since 2002 sampailah sekarang lah. Tapi revolusi yang terbesar sebenarnya berlaku di universiti adalah pada tahun 2019 sebenarnya. Bila mana penawaran pertama program akademik yang bersifat saya panggil WBL lah, Work Based Learning. Yang mana kalau kita tengok kombinasi antara teoretikal yang mereka belajar di universiti plus dengan teoretikal part juga di industri setahun. Yang mana setahun tu sebenarnya 6 bulan pertama memang mereka dedicate dengan pembelajaran. Tetapi oleh pihak industri yang mana kita panggil industri coach dan seterusnya pergi kepada akademik latihan industri satu semester di hujung. Sebenarnya kalau kita tengok memang universiti sekarang ni dan saya rasa KPT sendiri pun sebenarnya di bahagian dipanggil apa Jabatan Pengajian Tinggi KPT, kalau universiti ingin menawarkan program-program yang bersifat industri mode, dia mesti compulsory having WBL punya mode yang mana pelajar akan berada di industri 1 year. Tapi dia ada lagi ekstrim sebenarnya pengerusi. Dia panggil apprenticeship mode yang mana
sepanjang pengajian mereka tu sebenarnya mereka duduk di industri. Dalam Kalau industri. 4 tahun, 4 tahun lah di industri. Menarik, Dipanggil menarik. apprenticeship-mu. Bukan dia dalam WBL juga, tetapi dipanggil apprentice. Itu antara saya beritahulah sambutan daripada universiti, terutama untuk menyahut keperluan TVET. Tapi saya juga sokong sebenarnya statement daripada Encik Rizal tadi. Sebenarnya kalau lawatan saya lah ke Jerman baru-baru ni, kita pergi tengok sebenarnya body of knowledge pada satu-satu bidang tu sebenarnya dihasilkan oleh industri tu. Dihasilkan oleh industri. Industri yang create that dipanggil apa OISP standard untuk pekerjaan tu, dan mereka bawa benda tu kepada dipanggil satu badan iaitu Chamber of Commerce di mana state di Jerman, dan Chamber of Commerce tu sebenarnya menjadi bridging antara industri dan juga universiti ataupun institusi TVET. Itu saya mulakanlah macam mana di peringkat ini. Saya nak tanya soalan susulan tu. Banyak soalan susulan tu, Prof. Saya nak tahu lebih lanjut. Tapi Amri sebagai hasil daripada flexibility dan juga laluan TVET yang amat menarik ini, adakah merasai apa yang dilalui itu memang berbaloi dan sepatutnya menjadi tumpuan, menjadi orang kata pun perhatian di kalangan pelajar kita yang mungkin tak berminat dalam bidang akademik? Okey, bagi saya, pandangan saya, ya, betul. Yes, saya memang merasai segala apa yang dikatakan oleh Prof tadi, di mana saya boleh menceritakan tentang program WBL saya lah, di mana saya ditempatkan di Pro2 HQ, di satu department di mana dipanggil yang membuat apa-apa peningkatan ataupun improvement yang dikatakan dalam bahasa Jepun, iaitu Kaizen. Saya dapat tengok sendiri sambil melakukan proses latihan industri dan membuat projek real ataupun projek yang sebenar dekat industri. Bukanlah setakat projek yang dikatakan secara imajinasi atau secara angan-angan, tak. Ia merupakan satu projek yang sebenar dan diterapkan dalam projek tahun akhir kami sendiri. Jadi itu satu pengalaman yang tak boleh saya lupakan. Dan selepas tu saya dipandang oleh management ataupun pihak atasan untuk diserahkan masuk sebagai seorang trainer. Dan sekarang ni saya telah menjadi seorang trainer pun berdasarkan daripada pengalaman, berdasarkan daripada apa yang saya belajar semasa program WBL itu sendiri. Jadinya pendedahan saya bukan setakat di universiti saja, malahan di industri juga saya mendapat pendedahan yang sangat banyak ataupun lebih daripada cukup sebenarnya. Bukanlah sedikit tapi lebih lagi. Well, Amri, ini berapa tahun? WBL ni di tahun ke berapa? Tahun kedua, tahun ketiga ataupun final year? Ya, kalau ikutkan WBL kami berada di tahun akhir sebenarnya. Jadi itu membukakan mata-mata industri untuk serap kami masuk sebagai pekerja tetap di situ. Boleh bayangkan Amri kalau 4 tahun di industri macam mana agaknya? Kalau 4 tahun di industri dengan adanya ijazah sarjana muda dan pengalaman di WBL ni, berkemungkinan saya boleh menceburi bidang pengurusan juga. Tidak asing lagi. Memang boleh pergi ke peringkat pengurusan. Bila bergraduat je terus dah boleh masuk management ya? Betul. Dengan pengalaman yang kita ada, dengan usaha yang kita tunjukkan ketika membuat program WBL itu sendiri. Ya, Amri, Prof dan juga YB Mamzri, ini yang kita nak ciptakan, gelombang TVET. Dengan cerita-cerita sebenar. Ini bukan cerita orang kata mitos ke cerita orang kata pun yang bukan-bukan YB. Saya pula ada pandangan satu lagi lah. Saya tengok Amri ni mungkin pergi kepada yang ijazah ni kan. Tapi kita ni melihat kepada pelbagai, termasuk yang baru nak bertatih daripada SKM 1, 2, 3 dan baru-baru ni yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan bahawa SKM level 789 kalau tak silap tu dah equivalent to degree. Yang itu lagilah satu reformasi besar kepada TVET ni untuk mengiktiraf anak-anak kita, bakat-bakat kita ni kelaluan yang tertinggi lah. Tapi bercakap pasal work-based learning ni sebenarnya, kita pun juga kena melihat kepada bakat yang saya sebut tadi tu. Kalau kita balik semula pada SPM pun ada ratus ribu yang tak pergi peperiksaan. Mereka ni macam mana saudara Rizal sebut tadi, bukan mereka tak nak belajar, tapi mereka ada bentuk-bentuk minat je kan. Dan peranan semua untuk menjuruskan kita punya bakat-bakat anak muda ni, kita tak boleh biarkan. Kita tak boleh kata lantak engkau lah dan sebagainya. Kita kena salurkan. Dan inilah yang berada dalam pemikiran pengurusi MTVET kita, bahawa bakat ini sebenarnya ada tempat yang hendak dijanakan. That's why lah beliau bersungguh-sungguh mengangkat TVET ni supaya bukan saja menjadi secondary ataupun pilihan kedua, mesti menjadi
pilihan yang utama. Dan sebab itulah diusahakan banyak hal. Contohnya reformasi yang terbesar tu bila SKM 789 equivalent to degree, dan satu lagi berkaitan dengan gaji premium ni. Dan bila menyentuh tentang work-based learning, kita ada banyak istilah. In fact dalam Dewan Akademi Industri dan sebagainya, kita menyerahkan kepada 12 kementerian ni untuk memilih metod yang mana terbaik untuk dilaksanakan. Dan kita sekarang ni pun bercakap juga tentang place and train, train and place. Sekarang ni kita train and place more, tapi work-based learning ni lebih kepada place and train lah. Terus je. Jadi sebenarnya kalau ikut pengalaman saya pula ni, Amri, profesor doktor, saya masa pergi ke China lah, saya ke sana. Di institusi mereka menghasilkan produk. Maksudnya UMP, saya bagi contoh lah UMP. Misalnya UMP, maksudnya UMP tu menjadi sebahagian daripada industri juga. Ada beberapa flow tentang pekerjaan tu yang student kita melalui pengajiannya di sana keluar produk. Ini pelajar ni, bukan pekerja lagi. Bukan pelajar. Maksudnya kalau katalah UMC Malaysia Pahang sign MOU tak tahu dengan Yamaha mungkin. BMW ke. Ada sebahagian ataupun part-part tertentu dalam dia punya workflow dia tu terhasil di sana. Jadi produk BMW made in UMP SA Pahang tu keluar, dan pekerja kita dia packing semua siap ada dengan quality controller dia dekat situ. Dan ini saya lihat depan mata saya yang berlaku di China. Maksudnya sebelum ini kita latih dan pergi ke industri. Nah, tadi kita bersebut pasal work-based learning ni, maksudnya pergi hantar ke industri, melatih di sana. Dan ada satu lagi, institusi menjadi sebahagian daripada production line di industri. Yang ini semua perlu kita lihatlah. Dan kita perlu melihat juga kepada keperluan SKM 2, SKM 3 ni yang nak pergi ke industri. Dan industri ni kita kena, bila kita bercakap ni mungkin kita nampak Amri ada kat sini, kita bayang otomotif Amri. Sebenarnya industri TVET ni sangat luas. Dan kita juga harus nanti kalau Haji Nazri nak mengarahkan perbualan kita ni, kita sekarang ni bercakap tentang gaji premium. Sebenarnya ada satu istilah lagi, pendapatan premium. Budak TVET memang ada peluang ni. Saya bagi contoh. Amri sendiri ada kemahiran dia. Sekarang dia jadi otomotif. Sekarang ni dia kerjalah 8 hingga 6 petang wallahualam di tempat dia kerja tu, dia bekerja dengan gaji premium yang dia dapat mungkin 3,500 misalnya. Tetapi secara tidak sedar, malam dia masih lagi boleh menggunakan skill dia untuk mendapat pendapatan lain. Bayangkan mereka yang bekerja di sektor aircon, bekerja di sektor motorcycle, bekerja di mungkin kita di electrical vehicle selepas ni. Dia bekerja dengan kemahiran dia, dia kerja yes this is payroll from our company. Tapi selepas kerja tu, Sabtu Ahad misalnya, pelajar-pelajar ataupun bakat-bakat TVET memang memiliki ruang untuk mendapat pendapatan yang premium. Menarik. Rizan, kita tak nak lupa bahawa dalam hal aliran TVET ini, mereka yang tidak berminat dalam aliran arus berdana ini. Rizan ini, voting Rizan. Untuk menggerak, kalau ratusan ribu, puluhan ribu yang tidak menduduki SPM, itu yang tidak menduduki. Fakta. Ya, yang tidak cemerlang pun beratusan ribu lagi. Kita tidak tarik betul-betul kelompok ini secara serius. Mungkin secara sukarela lah sekarang. Kalau ada kesedaran, mereka masuklah college vocational, ambil aliran TVET, institusi swasta dan sebagainya. Tetapi kita boleh bayangkan, kita menggerakkan satu gelombang, mereka ini tidak ada yang tercicir, tidak ada yang tertinggal. Boleh bayangkan, Rizal? Sebenarnya, kalau saya kat sini, saya nampak ada dua gerakan. Satu gerakan formal, iaitu gerakan yang memang dengan ada institusi, dengan program-program kerajaan. Satu lagi gerakan yang tidak formal, yang saya sendiri pun laksanakan, yang mana akhirnya juga diterima oleh industri. Dan menariknya, mereka ni membina pengalaman di tempat kerja. Dan lebih sedikit menariknya, selepas 2 tahun, mereka ni lebih tinggi gajinya berbanding dengan mereka yang keluar daripada institusi. Bertemu di syarikat yang sama. Okey. Dan lebih menariknya, adik-adik ini certification mereka dikeluarkan oleh kilang atau syarikat itu sendiri. Yang ini daripada mungkin institusi kerajaan dan sebagainya. SKM ni lah. Lebih malang pula, yang adik-adik keluar daripada institusi ni kena berhutang, pinjaman dan sebagainya. Yang adik-adik kat sini dah bergaji, dah ada aset. Sebab tu saya kata model itu perlu berubah. Saya selalu dikritik oleh pihak institusi awam maupun swasta soal sustainability, soal quality. Saya rasa itu tidak perlu dibangkitkan sebab semua industri dia ada work instruction dia. Work instruction dia di-endorse oleh ISO 9002, ISO 14001 macam-macam. Dan setengah-setengah produk itu dia ada kod
antarabangsa dia. Macam elektronik, dia ada Electronic Industry Code Conduct yang mereka perlu patuhi. Dan semua ini diaudit, termasuklah carrier pathway, pembangunan latihan dan sebagainya. Mengapa kita tidak memberi keluasan kepada industri ini, dia punya work instruction tu kita convert kepada modul latihan. Seperti yang tadi Prof kata di Jerman, modul mereka ni ada chamber yang ikut itu. Jadi bila kita nak kata lead by industry, kan, kita kena bagilah betul-betul lead industry. Jangan kita mengganggu mereka punya workflow mereka di tempat kerja. Sebaliknya kita nak mereka ikut kita punya standard nasional yang mana bagi mereka lambat satu hal dan dia terlalu minimum berbanding dengan work instruction yang sentiasa berubah. Sebab kalau kita tengok perubahan teknologi hari ini, bila ada revolusi industri 4.0 dan sebagainya, lebih-lebih ledakan teknologi maklumat, majoriti SME ke atas, termasuklah macam company-company besar, semiconductor sebagainya, mereka ada learning and development department. Jadi kita rasa mengapa tidak institusi menjalin hubungan dengan LND di kilang-kilang, di industri, supaya soal sertifikasi ini lebih jelas dan sebagainya. Berbanding industri kena mematuhi standard yang ditetapkan. Ini yang pertemuan ini yang tidak selesai. Ada bagi komen kepada media apabila Majlis Tibet Negara, pengurusi Majlis Tibet Negara melontarkan idea gaji munasabah ataupun gaji premium ini. Rizan mengambil isu berkaitan dengan kesediaan institusi. Boleh jelaskan lagi? Tadi dah sentuh sikit itu. Kesediaan institusi awam dan juga swasta ini memang masalah besar. Macam-macam itu, infrastrukturnya, silabusnya, sertifikasinya, pensyarah, kualiti pensyarahnya, kondusi institusi itu sendiri pun, mungkin Rizan nak jelaskan. Okay. Banyak orang tertumpu bila sebut TVET ni kepada pelajar. Betul. Tetapi kita tengok institusi latihan tenaga pengajar pun tak nampak program yang jelas tentang peningkatan kemahiran mereka ni. Betul ke mereka ni selari dengan perkembangan teknologi? Layak ke ya? Ataupun ada ke tidak pengalaman mereka ni? Kon dealer punya kereta ni kan? Ada ke mereka ni program-program pembangunan tertentu lah senang cerita. Begitu juga, tapi yang paling kritikal saya rasa adalah soal peralatan latihan. Yang ini amat jarang disebut. Okey. Peralatan latihan ni bukanlah bermaksud apa yang perlu ada dekat kilang tu ada dekat institusi. Tak semestinya. Tetapi peralatan-peralatan yang kata orang tu boleh membantu adik-adik ini lebih faham apa yang dia belajar. Simulator, demonstrator, latihan dan sebagainya. Tapi betul lah Rizan, kalau anak-anak generasi millennial ni, mereka dah biasa dengan gadget, mereka biasa dengan digitalisasi dan sebagainya. Tapi kalau bayangkan pergi institusi, tak kisah swasta dan awam, tengok komputer pun tahun bila ini kan. Vision. Jadi dia punya imaginasi. Takkan ini je level TVET kot. Adakah itu juga menjadi mental block mereka? Dia, mungkin sebab tu ada satu lagi yang sedang saya perjuangkan dan alhamdulillah banyak industri juga menyokong, iaitu penggabungan di antara human resource management plus positive youth development. Sekarang ni dia terpisah. Okey, tak ada sinergi tidak ada sinergi. Jadi kita bila dua ini digabungkan, maka akan berlakunya keserakanan dewasa muda, youth adult partnership. Jadi kita bila youth adult partnership, maksudnya inisiatif tertentu daripada industri ke, daripada institusi ke, kepada generasi muda tu dia dekat, dia faham keperluan. Lah ni yang berlaku ialah banyak yang shock sendirilah. Institusi latihan dia rasa dia adalah orang berpengalaman, orang yang ini segala macam, tetapi dia buat hanya dia fikir untuk dia punya senang mengajar. Tetapi dia tak tahu yang apa yang dia kata dia senang ajar tu budak-budak dah boleh dapat kat YouTube dah. Okey, bahkan dia lebih advance daripada itu. Jadi macam dia kata dia memerlukan peralatan-peralatan yang macam ada VR, ada AR. Ini semua yang perlu diambil kira. Sebab tu saya fikir bajet yang akan datang bukan soal promosi secara besar-besaran lagi, buat event carnival sana ke carnival sini. Saya rasa ada keperluan, tetapi itu tidak boleh jadi fokus, tapi fokus lebih kepada soal-soal pembangunan peralatan latihan. Bila sebut peralatan latihan ni bukanlah masuk kena buat bangunan baru. Itu pun saya tak perlu. Dah sedia ada 1,400 lebih institusi TVET yang ada ni, dah mencukupi dah sebenarnya. Tak perlu ada bangunan baru lagi dah.
tapi lebih kepada kondisi di tempat latihan tu. Prof, adakah ini juga cabaran kepada UMPSA dan juga MTON lah secara keseluruhannya, kerana apabila industri lead the produk ataupun the teknologi dan sebagainya, kita bergelut dengan bajet Prof. Setiap universiti datang daripada dana kerajaan. Nak menukarkan satu peralatan teknologi dan keperluan-keperluan yang dimahukan oleh tenaga pengajar untuk ditunjukkan kepada pelajar itu, dia memakan masa dan juga dana yang besar. Adakah ini juga yang menjadi kekuatan UMPSA? Saya tengok UMPSA ini begitu aktif melakukan jalinan kerjasama dengan industri yang ada di Pekan, di Pahang dan juga di serata dunia, yang boleh mendapatkan peralatan terkini, perisian yang terbaru, dan akhirnya jalinan itu memudahkan untuk WBL ataupun apa juga apprenticeship untuk para pelajar seperti Amri. Pandangan Prof? Okey, terima kasih. Dia macam ni sebenarnya, kalau kita tengok di universiti hari ini, kalau tengok mengapa sebenarnya mood WBL ni keluar sebenarnya. Salah satu hasrat kita sebenarnya, kita tahu kebanyakan teknologi sebenarnya adalah datang daripada industri tu lebih advance sebenarnya compare to di universiti. Dan kalau tengok trend di Malaysia, buat masa sekarang, universiti ni bukanlah kata industri tidak perlukan universiti, tetapi sangat minimum. Kebergantungan universiti kepada, industri kepada universiti. Tetapi terbalik dengan Jepun, Korea, yang mana R&D industri itu berada di universiti sebenarnya. Itu yang berlaku mismatch tu sebenarnya kebanyakan. That's why saya kata sebenarnya di Malaysia ni kita sepatutnya melahirkan ramai graduan yang teknologi base ataupun engineering teknologi base instead of engineering. Sebab macam saya katalah, keperluan industri sebenarnya berada di industri, tetapi kita kena support industri base kepada penempatan. Saya nak komen Cik Rizan punya statement berkenaan dengan dipanggil facility di universiti. Betul, kadang-kadang kita tengok di institusi, terutama institusi awam lah, kita sebenarnya bergantung 100% funding daripada government. Tetapi sekarang kalau kita tengok, kebanyakan universiti dah menjalinkan sebenarnya. That's why setiap universiti ni sebenarnya dia ada dipanggil jaringan industri, pusat jaringan industri. Yang mana kita meshkan program akademik kita dengan certain industri untuk memastikan teknologi di industri itu berada di universiti. Apa yang kita offer kepada mereka adalah kita menempatkan pelajar mereka pelajar kita di industri. Pertama satu. Yang kedua, industri person yang kompeten tu sebenarnya kita bawa masuk ke universiti sebagai adjunct professor kita, supaya mereka boleh menerapkan teknologi-teknologi tertentu di awal, bagi pendedahan ke awal kepada pelajar sebelum mereka pergi ke industri. Yang ketiga, sebenarnya kita share facility dengan industri. Banyak sekarang sebenarnya industri membuka ruang-ruang R&D mereka kepada universiti, terutama macam UMPSA ni. Kita dengan Pekan tu sebenarnya automotive industry tu sangat rapat, bermakna kita boleh pergi day to day basis, especially untuk memastikan pelajar-pelajar kita mendapatkan dipanggil teknologi terkini. Jadi pada saya, beside that kita kena reskill, retrain staff akademik ataupun pengajar-pengajar di pusat-pusat TVET ataupun institusi, dalam masa yang sama sebenarnya kita boleh menempatkan sebenarnya, menggunakan kekuatan yang ada di industri itu, iaitu person tu, supaya bawa ke universiti. Itu sebenarnya antara proses yang kita buat. Kalaulah, ni pandangan saya, kalau kita ikut pada progres yang terbaru WBL 2.0, yang mana kita nak menempatkan 100% masa student tu di industri. Saya rasa hasrat yang kita kata in terms of equipment, sebenarnya sebagai public institution, kita boleh boleh kurangkan bajet di kita dan kita banyak menggunakan industri punya facility. Itu pada saya lah, saya komen saya buat sekarang macam mana pergerakan universiti. Kita sebenarnya kalau kita nak menunggu 100% bajet daripada government, kita takkan dapat. Tetapi kita kena menggunakan, mencari jalan. That's why ada istilah place and train, WBL, apprenticeship. Semua benda tu sebenarnya lah menjurus ke arah kita nak holistic cooperation between
ataupun collaboration between universiti dan juga industri. Ya, mungkin Amri nak tambah pengalaman Amri di UMPSA dan juga sekarang berada di syarikat otomotif Gegasi Malaysia. Apa yang perlu direbut oleh pelajar kita? Kerana ruang sudah ada sekarang, career path ataupun education path tu nampak jelas. Kalau anda dari aliran TVET pun tidak ada masalah untuk terus mendapat degree ataupun lulusan yang lebih tinggi dan sebagainya. Dan work based learning pun sudah terbuka luas sama ada di dalam negeri ataupun di luar negara. Jadi apa yang perlu direbut oleh pelajar kita? Okey, terima kasih. Pada pandangan saya, apa yang perlu direbut oleh pelajar kita sendiri, pengalaman semasa menjalankan program WBL itu sendiri. Di mana kita boleh katakan ia satu lifelong learning method yang diterapkan semasa work-based learning. Mungkin ada certain teknologi, pengalaman saya lah, ada certain teknologi yang berada di kampus, mungkin tidak terlalu advance seperti mana di industri. Dan ketika mereka ditempatkan di tempat industri-industri yang besar seperti company saya atau syarikat saya, di mana saya melihat mereka ke arah lebih kepada teknologi yang baru. Bukannya setakat 1 tahun ke hadapan punya teknologi, tetapi boleh mencecah 5 tahun ke hadapan punya teknologi. Mungkin kalau katakan sekarang ni kita dengan diriuh digembar-gemburkan dengan EV, electric vehicle, yang dikatakan akan dikeluarkan oleh syarikat-syarikat industri automotif tempatan. Kalau kita tengok dekat sini, kita bukanlah setakat di hadapan. Sekarang ni ada industri yang lebih besar lagi menghala tujukan ataupun menghala ke arah hidrogen pula. Jadi perkembangan teknologi sentiasa berkembang. Jadinya apa yang perlu diambil oleh pelajar-pelajar ni ialah pengalaman yang ketika berada di industri besar yang ditempatkan sebenarnya. Yang tu pada pandangan saya lah, untuk pelajar-pelajar ni ambil pengalaman, build soft skill sendiri, dapatkan beberapa certified atau sertifikat yang boleh untuk membangunkan insania diri itu sendiri. YB Mazri, dengan MCI sekarang dan juga sebagai ahli Majlis TVET negara, apa yang YB lihat kita tidak boleh berlengah lagi untuk lakukan transformasi besar ini, dan juga kita perlu memenuhi semua kriteria yang dimahukan oleh industri kepada para pelajar kita, bahawa anda memang selayaknya menerima gaji yang munasabah dan gaji premium dan juga pendapatan yang premium. Saya ada beberapa harapan. Nombor satu adalah untuk berkaitan dengan belanjawan ini, kalau mampu Majlis TVET screening, menilai perbelanjaan 12 kementerian yang berkaitan TVET itu ditabelkan dalam Majlis TVET, so that kita boleh menghalakan segala perbelanjaan ini untuk peningkatan bidang apa, peningkatan apa. Jadi Majlis TVET ini menjadi badan yang menyelaraskan peruntukan ini. Jadi universiti nak buat apa, Kementerian Pelajaran nak buat apa, KKDW nak buat macam mana, dan alatan apa untuk pendidikan ini yang boleh ditambah baik, ekosistem apa yang hendak diperbaiki sana dan sini, jadi ditentukan ataupun diputuskan, dibincangkan dalam Majlis TVET negara. Dan satu perkara lagi yang saya lihat adalah, kalau apa yang disebut tadi oleh profesor kita, doktor kita daripada UMPSA, doktor, maksudnya itu di peringkat universiti. Saya pula membayangkan di peringkat 1000 lebih TVET institution ni berlaku perkara yang disebut oleh doktor sebagaimana berlaku di UPSA dia. Itu yang penting. Contohnya kita sebut di ILP ada penghususan dia. Di attack. Kemudian maksudnya di peringkat dasar, di peringkat dasar ni, maksudnya di peringkat level of carbon ni, kerajaan ni kita meletakkan dasar bahawa pelaburan yang nak masuk ni, engkau punya silibus ni nak letak dekat institusi mana ni? Dah letak dah. Okey, dia ambil 10 di Gap Mara, ambil LP ni. Jadi ekosistem tu benar-benar berlaku. Ini sekarang yang berlaku contohnya di UMPSA misalnya adalah inisiatif universiti untuk menjalin rapat hubungan dengan sektor industri di pekan misalnya. Tapi kalau ia boleh dilakukan dengan kesedaran, mungkin di peringkat Majlis TVET negara memutuskan satu industri yang nak masuk, Volvo misalnya, dah tahu dah untuk level yang kemahiran yang ini 10 TVET institution yang ambil. Yang untuk top management ni hantar ke UMPSA. Yang ni hantar dekat politeknik ni. Yang itu yang kita nakkan. Jadi kalau benda ni kita buat secara runcit-runcit, because of ini kita punya profesor memang ada inisiatif dia. Bayangkan ada berapa banyak lagi kita punya tenaga pengajar ataupun kaki tangan kita terlibat dengan TVET ni, yang mungkin ada juga yang perlahan dan sebagainya. Tapi kalau boleh diangkat tindakan ini di peringkat kerajaan, maksudnya semua kementerian ni macam MITI nak menarik pelaburan, katalah nak masuk
10 bilion lah kita kata. Ini daripada syarikat, mana ni? Syarikat ni. Otomotif Contohnya otomotif satu, kita ada 2 semiconductor. Okey, berapa banyak pekerja kau nak pakai ni? Kita nak sekian banyak, 3,000, yang ni nak 2,000, yang ni nak 5,000. Okey, di peringkat Majlis TVET, MITI lontar kan, kita hargai terus. Dah boleh dah. Vocational, you ambil yang ni. Gemara, you ambil yang ni. UMPSA. Di UMPSA, you ambil yang ni. Then barulah benda tu mudah nak. Jadi maksudnya, TVET ni untuk menyokong ekosistem pendidikan sendiri dan juga industri yang berlaku. Kita pusing-pusing ni tentang ekonomi, tentang kocik budak tu nak bekerja dan sebagainya. So di peringkat yang teratas ni saya mungkinlah boleh bercakap di peringkat parlimen adalah untuk menyeragamkan kemasukan pelaburan sekali dengan teknologi yang nak diterapkan dan yang nak disokong dengan TVET dan bakat-bakat kita. Adakah YB yakin ia boleh dilaksanakan? Boleh, apa boleh tak boleh pula. Yang tak boleh ni ubah Quran je. Yang lain tu insya-Allah kalau ada sinergi. Sebab itulah wujudnya Majlis TVET Negara. Dan saya harap ahli Majlis TVET ni yang terdiri daripada 12-13 kementerian ni terbuka. Kita ni nak jaga teritori banyak ni. Itu yang saya cakap tu. Saya semalam didatangi oleh satu, saya tak sebutlah. Kos yang sama, bidang yang sama, belajar 6 bulan di satu tempat ni, dapat macam-macam dan masuk ke industri. Di institusi yang lain kerajaan juga kena ambil 18 bulan. Dan dua-dua tu institusi kerajaan. 18 bulan banding 6 bulan tu jauh tu. Belajar benda yang sama, pengiktirafan yang sama, nak masuk bersaing kat industri yang sama ni. Yang kau pergi buang masa budak ni 18 bulan kenapa? Sedangkan ada yang 6 bulan. Jadi kalau tanya dengan saya, ini salah satu isu yang saya nak bawa ke Majlis TVET ni adalah institusi ni punya kohort budak yang akan datang ni tak payah dah belajar 18 bulan. Belajar terus di 6 bulan. Itu satu isu yang lain lah. Tapi yang saya sebut tadi tu ialah bila industri yang akan nak masuk ni bersekali dengan peruntukan kita yang ada nak disyaratkan. Saya harap Majlis TVET Malaysia boleh menjadi badan penjelas peruntukan kalau 6.8 bilion lah. Tapi actually saya nak bagi tahu baru ni pun PMX masa melancarkan Hari TVET Negara dia tambah lagi 200 juta. Betul. Actually sebenarnya untuk 2024 7 bilion untuk TVET. So kalau pada 2025 ni peruntukannya bertambah, saya harap Majlis TVET Negara yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri boleh menjadi badan penyeras untuk KPM, berapa you nak belanja, untuk apa you nak belanja, KPT you nak belanja, kesemua you nak belanja apa, 12 kementerian ni. Dan MITI pula mesti main peranan. NGO, berapa banyak pelaburan yang akan nak masuk ni, suit terus dengan industri at semua level of TVET. Sama ada kita nak jurukakoh ke bawah ke, yang tengah-tengah teknikal ke, ataupun yang level engineer ke atas, ditentukan dalam Majlis TVET insya-Allah. Ya, Rizan, ini isu yang Rizan angkat juga, iaitu insentif kepada majikan. Kerana majikan juga mereka membuat pelaburan macam kilang-kilang besar, kilang-kilang SME dan juga kilang-kilang semikonduktor. Mereka membuat pelaburan kerana mereka tahu pelaburan itu akan memberikan untungan ROI kemudian. Sebab itu mereka memberikan upskilling, reskilling kepada aliran TVET dan juga kaki tangan mereka. Tetapi kerajaan juga perlu melihat, majikan juga kalau mereka melabur di Tenggara misalnya lah, nak buka kilang Volvo misalnya, contohlah Volvo. Tapi Volvo dalam bidang EV ataupun hidrogen, bukan Volvo cara diesel ataupun petrol lagi. Tetapi situ tak ada institusi. Jadi Volvo kata tak apa, kami training di dalam kilang kami. Jadi kami perlukan tax relief ataupun nak buka kilang tanah pun senang dan sebagainya. Pengalaman Rizan di kalangan majikan juga, apa pandangan mereka? Pertama sekali, memang ada inisiatif tertentu yang kerajaan berikan yang boleh ada pelepasan cukai daripada macam program-program di bawah PKSO. Kemudian ada juga program-program yang memang mendapat inisiatif-inisiatif tertentu daripada kerajaan. Tak besar dan mengapa industri dia walaupun ada insentif tapi dia bagi mereka mereka tak nak rebut benda tu sebab mereka dibebankan dengan prosedur-prosedur yang lain. Sebagai contoh ada satu program yang semua orang mengharapkan ianya menjadi satu game changer. Kita sebut program tu. Mana mungkin satu coach iaitu orang daripada industri, dia punya apprentice dia 5 orang. Sedangkan praktis sebenar dalam bahasa industri, satu line leader bersama dengan 50. Bayangkan. Tapi kalau nak join program ni, yang kerajaan buat ada pelepasan cukai, satu coach yang sama tarafnya seperti line leader, mesti ada 5 orang saja yang dijaga. Jadi berapa banyak coach ni aku sebagai majikan nak kena sediakan? Ya. Tak menarik. Jadi tak menarik. Dan membebankan. Tidak ekonomik. Tidak ekonomik. Jadi ini semua adalah benda kata susah. Lepas tu dari segi dokumentasi, kita kena ingat industri ni dia menyokong
bukannya dia nak ada bisnes dengan kita pun dengan dia tak perlu pun dia tahu, dia kata kita ni business oriented. Dia menyediakan kenapa peluang. kami ni seperti menerima dana ni, kita kena sediakan segala macam documentation yang Dibebankan. merumitkan dan membebankan. Jadi ini semua menyebabkan banyak inisiatif kerajaan yang industri tengok dia tidak berminat. Kalaulah dia menyokong juga pun, to be honest lah, sebab dia nak dapat foreign worker. Sebab bila nak apply foreign worker tu, berapa banyak program kerajaan yang you dah join. Pameran apa yang dah join? Okey, boleh. Nah, jadi dia tidak ada nationalism punya semangat yang tinggi untuk terlibat dalam program-program yang sebenarnya tu. Sebab tu kalau kita tengok industri, antara perkara yang dia ada satu stigma dalam kepala dia ialah program inisiatif-inisiatif yang disediakan baik sebenarnya, tetapi kita tak nak sambut disebabkan soal birokrasi. Yang ini kena lihat, kena tengok kan, sebab akhirnya macam saya cakap, akhirnya kita nak budak ni kerja. Kan? Pendapatan yang baik dan sebagainya. Okey. Dia kadang-kadang yang lebih kelakar ni, sometimes badan verifikasi, dia pula nak verify work instruction majikan tu, level dia tu. Kan? Ini kilang dah 20 bilion lah, berapa bilion. Kita pula sibuk nak verify dia punya learning development. Dah tentu. Kan dia macam kelakar lah kan, begitu. YB ada pengalaman itu? Kalau bawa pelabur dari China ke, buka kilang kat Shah Alam ke, tapi alamak, kita dah penat-penat. Saya pun bila ditanya apa benda yang boleh mengancam kemarahan transformasi TVET ni, yang saya bimbangkan adalah tentang kita nak accredit orang lain. Tadi saya sebut dah, saya cakap. Setahu saya lah, saya bagi satu contoh je. Kalau TVET binaan ni, yang membina bangunan 11 tingkat seminggu ni China. Kita ni rumah 2 tingkat, sebulan belum tentu siap. Tapi kita yang nak accredit mereka. Itu kita masalah. Jadi, contohlah dalam konteks saya Malaysia Chinese Institute, hasrat kita ni adalah untuk transfer of knowledge and also technology. So kalau kita banyak songeh sangat, birokrasi sangat, orang sana pun tak egan dengan kita. Betul. Jadi terlanjurlah orang Jawa cakap mumpung ni. Hubungan baik Perdana Menteri kita, hubungan baik timbalan Perdana Menteri kita dengan kerajaan China, kebetulan 50 tahun benda ni datang, dan kita pun tahu China pun belajar daripada Jerman. Jerman ni kira atuk kepada TVET lah. Tetapi China yang memberi kita peluang untuk belajar. Percuma, murah dan teknologinya pun terbukti. Jadi kalau kita leceh-leceh kan, saya bimbang takut dia kata, tak apalah kita ada banyak negara lagi. Kita kena ingat, Indonesia lagi membekalkan sumber orang ratus juta untuk membangunkan ni. Dan saya betul-betul diberitahu oleh China punya, kita punya counterpart kat sana. Dia kata, Malaysia bertuah, dia nak sangat Malaysia ni because of kita punya geografi. Itu memang tak boleh diubah. Jadi kalau dia boleh membangunkan TVET, pengembangan TVET dia tu di sini dan memberi manfaat kepada negara dan juga rakyat untuk kerja dan peluang untuk pertukaran teknologi dan juga knowledge ni, sebenarnya kita kena grab opportunity tu. Jadi kita jangan, nasihat saya adalah kita punya accreditation ni jangan sampai memalukan kita, jangan rigid sangat, jangan sampai memalukan kita lah. Macam Saudara Rizal sebut tadi, kalau company tu dah ratus juta meniaga, kita nak kacau dia punya line pekerjaan tu, kita pula yang nak cakap ni tak betul, ni tak betul. Senyum panjang dia. Senyum panjang. Prof, adakah kita sedar tentang itu? Kerana akreditasi pentauliahan, persijilan dan juga cara workflow kerja itu, ia melibatkan, memang betul, TVET ni melibatkan teknologi, melibatkan sistem, melibatkan kejuruteraan. Memang betul, kita nak jaga piawaian yang terbaik lah. Benchmark kita kadang-kadang memang world class, tetapi dalam industri mereka dah create benchmark mereka sendiri yang sudah pun terbukti. Bukan hanya di negara mereka, mereka berada di negara luar seperti Malaysia, di negara Indonesia ataupun satu dunia, dan tidak ada masalah. Mungkin ada 1-2 failure tu normal lah. Tetapi kita ni menetapkan itu priority yang tidak boleh diubah-ubah. Industri kena ikut akreditasi kita dan sebagainya. Pengalaman UMPSA, adakah kita boleh lebih sedikit fleksibel dalam hal itu? Saya rasa isu ni memang dah lama dibincangkan sebenarnya berkaitan dengan akreditasi. Tetapi macam saya katalah, badan akreditasi terutama badan-badan profesional ni, mereka ada justifikasi mereka lah. Tetapi sebagai institusi pada saya, kita kena faham kalau MQA kata A lah maknanya, macam contoh, saya ambil contoh mudah je. Mengapa graduan kita yang graduate daripada top school di Japan for example, yang tidak ada badan profesional yang mengiktiraf program di Jepun, dan bila balik di Malaysia MQA kita pun tak iktiraf. Bermakna pelajar tu menjadi mangsa tahu, walaupun dia graduate daripada universiti yang hebat di luar negara, tetapi bila balik itu bercerita pasal badan profesional lah.
Tetapi saya tengok pendekatan satu lagi adalah sebenarnya untuk mengatasi isu-isu seperti ini, itu sebablah saya rasa UMPSA ni kita banyak kolaborasi dengan universiti luar negara. Sebenarnya, contoh saya kata, jadi Encik Rizal kata Jerman adalah datuk kepada Tibet. Jadi sebenarnya kita pun dah 14 tahun pun dengan dengan Jerman sebagai 2 degree program for example. Jadi kita boleh nampak sebenarnya penerimaan industri kepada graduan di universiti di Jerman tu sangat tinggi. Dan kita menumpang sebenarnya dengan buat 2 degree tu. Ya. Jadi bila mana kita menjalankan program seperti itu, secara automatik sebenarnya kalaulah industri Jerman menerima graduan universiti di Jerman, seumpama industri di Jerman dan juga industri Jerman di Malaysia menerima graduan daripada UMPSA sebab mereka tu adalah of the German University. Ya. Itu pertama. Kalau Ya. kita nak make sure that kita punya program akademik ni relevan dan diperlukan oleh industri tau. Dan sekarang kalau kita tengok hala tuju UMPSA ni menuju ke China pula. Sebab apa kita ke China? Saya ambil contoh kita buat program bersama dengan pihak JPA yang mana kita buat program yang Encik Nazri, Tuan Encik Nazri pergi di Beijing hari itu. Yang mana kita 2 tahun belajar di UMPSA dan kita nak ensure that 2 tahun pelajar berada, 2 tahun setengah berada di Beijing tu, mereka dapat full access to the industry dan juga teknologi. Jadi, kalaulah graduan itu bergraduan daripada Beijing Jiatong for example ataupun Tianjin University diiktiraf oleh industri di sana disebabkan oleh industri itu berada dalam universiti. Betul. Dengan kata lain, pelajar UMP, graduan UMP pun mereka menerima sama. Ya. Itu salah satu kita punya strategic plan sebenarnya UMPSA ni. Setiap fakulti having 2 degree dengan China, 1 di timur dan 1 di barat sebenarnya. Dengan Jerman. Yang mana kita menuju dua-dua adalah negara yang TVET punya education. Tapi berkenaan dengan akreditasi ni pada saya, kita kena ada sedikit leeway lah, especially kena kaji balik terutama graduan-graduan TVET. Sebab saya kata kriteria utama graduan TVET ni dia kena fast tau. Dia kena cepat. Dia tidak boleh retention rate mereka tu di universiti terlalu lama. Lama. Jadi kalaulah kita masih menggunakan tradisi akreditasi, I don't think kita boleh cepat lah. Tetapi kalau kita Prof bergaduh dengan MQA tak? Adalah sikit-sikit tapi kita ambil pendekatan yang harmoni lah. Yang mana kita cuba selesaikan secara baik lah. Yang mana Dua contoh Prof bawa itu memang realiti. Saya jumpa Rizal dan juga rakan-rakan, apa yang ditawarkan dual degree di Jerman dan juga di China itu memang antara contoh yang terbaik dan hasilnya graduan mendapat gaji premium dan pengalaman di industri yang begitu advance dan sebagainya. Bagi Amri akhir sekali mungkin 1 minit ni Amri. Kenapa long life learning ni YB Mazri dan juga Rizal dan juga Prof juga mengangkat isu ini. Graduan aliran TVET ini tidak perlu jemu meningkatkan kemahiran, meningkatkan sertifikasi mereka supaya mereka sentiasa berada di laluan kerjaya yang tepat ataupun YB Mazri tadi kata mereka akan mendapat pendapatan premium yang mungkin boleh jadi bos, boleh buka syarikat dan sebagainya. Amri. Okey, pandangan saya tentang lifelong learning ini sendiri, untuk TVET ini tak boleh nak dipandang ringan sebenarnya sebab lifelong learning ini satu perkara bukan sahaja graduan TVET, mana-mana insan pun memerlukan untuk lifelong learning ini. Contohnya, kalau tanya saya sekarang ni saya tengah menjalani training yang orang kata mungkin tak penting, tapi bagi saya satu perkara yang penting iaitu first aid and CPR kata. Sekarang saya tengah menjalankan training itu dan jika saya certified, saya boleh menggunakan satu persijilan ni di mana-mana company lain pula katakan. So dia tak terhad kepada di mana di hadapan kita saja. Contohnya mungkin pekerjaan kita saja. Tak, dia akan diguna pakai di seluruh industri lain dan boleh diguna pakai untuk kita punya perkembangan insannya di mana kita punya soft skill dapat ditingkatkan. Kita punya kemahiran kita untuk membuat pembentangan, kemahiran kita sebagai seorang berkemahiran pun dapat dipertingkatkan lagi di tahap yang lebih optimum dan itu juga membenarkan kita untuk mendapatkan gaji yang premium juga. Itu pada pandangan saya. Akhir sekali YB Mazri, apa wish list untuk TVET dalam belanjawan kali ini? Saya akan bercakap terus tentang TVET di Dewan Rakyat, terutama dalam perbahasan belanjawan tahun ini. Kita akan melakukanlah sedaya upaya advokasi
untuk supaya perbelanjaan itu benar-benar memberi manfaat kepada usaha untuk mereformasikan TVET negara kita. Apa pun dia punya bottom line dia adalah untuk supaya generasi kita tiada yang tak ada yang ketinggalan, semuanya mesti pergi kepada pasaran industri, pasaran pekerjaan dengan peluang untuk mendapat pendapatan yang baik. Dan saya suka nak di sini saya nak berkongsi dalam masa singkat ini, jadilah graduan TVET, jadilah orang TVET, sebab selain daripada kita boleh menjadi pekerja, skill yang kita ada boleh juga digunakan di luarnya untuk mendapat pendapatan. Sebab tu bila bercakap tentang gaji premium, saya lebih suka nak sebut tentang pendapatan premium. Orang TVET ada ruang dan peluang yang sangat tinggi untuk memiliki pendapatan premium. Jangan sibuk buat bangunan baru, kampus baru. Tak payah. Kita upgrade peralatan dan kita canggihkan kita punya pedagogi pendidikan. Okey, terima kasih YB Mazri, sahabat saya, YB Mazri Haji Nasib, pengurusi Lembaga Penasihat Malaysia China Institute atau MCI, saudara Rizan Hassan, sahabat saya juga, Susah Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemaran ataupun Belia Mahir, Profesor Teknologis Dr. Kamal Yusof, penolong Naib Chancellor Pengembangan Akademik Universiti Malaysia Pahang As-Sultan Abdullah UMPSA. Terima kasih Prof. Dan juga adik kita Muhammad Amri Muhammad Syahri, siswa dan juga alumni TVET Universiti Malaysia Pahang As-Sultan Abdullah UMPSA. All the best Amri. Jadi itu saja bersama saya Nazri Kahar dalam dialog Poket Rakyat menjelang bajet 2025 gaji premium graduan TVET. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.